Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati. Ada satu komen yang saya terima. Ini lebih kepada gesaan ataupun mungkin lebih kepada cadangan untuk gabungan Barisan Nasional keluar daripada kerajaan. Saya tidak pasti kalau ada isu yang terlalu besar sehingga ada ahli parlimen BN ataupun BN satu blok akan keluar daripada kerajaan sebelum pilihan raya seterusnya ataupun selepas ini. Antara komen yang saya terima, pilihan raya akan datang, BN harus keluar kerajaan. Menurut salah satu viewers ataupun mungkin subscriber di dalam channel ini. Menurut komen ini adalah satu pandangan mungkin ataupun lebih kepada cadangan. Dan pertama, saya ingin komen. Saya ingin komen lah. Saya sendiri pun akan menimbulkan persoalan. Kalau BN keluar kerajaan hari ini, sebelum pilihan raya umum ke-16, ataupun mana-mana pilihan raya akan datang. Tapi kita fokus kepada pilihan raya umum ke-16. Kalau BN keluar kerajaan, adakah itu akan memberi kelebihan kepada BN? Ataupun sebaliknya memberikan impak yang buruk? Seperti yang kita tahu pada PRU15, BN hanya mendapat 30 kerusi lebih kalau saya tak silap. Dan akhirnya bersama-sama dengan PH dan ahli parlimen yang lain membentuk kerajaan demi kestabilan politik. Jadi bercakap tentang ini, pilihan raya akan datang, BN harus keluar kerajaan. Adakah ini juga akan mengganggu gugat Anwar Ibrahim sebagai PM hari ini? Let's say lah, tiba-tiba BN keluar daripada kerajaan. Adakah Anwar Ibrahim akan tumbang? Adakah Anwar Ibrahim akan letak jawatan? Itu yang menjadi persoalannya. Adakah BN ini cukup kuat untuk menjadi kingmaker pada hari ini di dalam kancah politik yang semakin hari semakin panas ini. Namun saudara-saudara, kenapa nak keluar kerajaan kan? Sedangkan kita dapat lihat kestabilannya hari ini. Kalau betul-betul nak keluar kerajaan kah? Betul-betul nak tumbangkan Anwar, nak tumbangkan kerajaan hari ini. Tunggulah pilihan raya umum ke-16. Barulah gentleman. Bukan dengan cara lompat parti, bukan dengan cara tarik sokongan. Nah, ini hanyalah komen daripada salah satu subscriber ataupun viewers di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, apa pula komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sudah pasti yang menonton video ini ataupun yang di luar sana mungkin penyokong kepada bosku Najib Razak. Sudah pasti harapan dan cita-cita Anda semua adalah supaya bosku dapat dikeluarkan daripada penjara, dibebaskan daripada penjara, atau sekurang-kurangnya menjadi tahanan di rumah. Bercakap tentang ini, sebelum ini kita sudah pernah mendengar berkaitan dengan isu titah edendum. Terkini saudara-saudara, apa yang saya boleh sampaikan berkaitan dengan titah edendum, Mahkamah Persekutuan izin AG buat rayuan. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya membenarkan permohonan Peguam Negara AG untuk merayu berkaitan kewujudan dokumen tambahan dalam kes membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Panel 3 hakim diketuai Hakim Besar Malaya, Hasna Muhammad Hashim, dalam keputusan sebulat suara berkata, persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh AG memenuhi syarat ambang untuk kebenaran diberikan mengikut Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Mahkamah Persekutuan kemudian menetapkan 2 hari bermula 1 Julai ini untuk mendengar rayuan AG berhubung dokumen tambahan Najib. Hasna bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Zabaria Muhammad Yusof dan Hanipa Farikula
EJ selaku pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan mahkamah rayuan. Pemohon perlu mendapatkan kebenaran tersebut bagi meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 6 Januari lalu, Mahkamah Rayuan melalui keputusan Majority 21 telah mengembalikan kes berkaitan dakwaan Najib ke Mahkamah Tinggi untuk didengar berdasarkan merit case. Najib mendakwa wujud dokumen tambahan yang dikatakan membenarkan dia menjalani baki hukuman penjara 6 tahun melalui tahanan rumah. Keputusan berkenaan membatalkan keputusan terdahulu Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman berkaitan dokumen tambahan tersebut. Saudara-saudara yang saya hormati, sudah pasti di luar sana bagi penyokong bosku, penyokong Najib Razak, berharap beliau dibebaskan, kalau bukan esok mau hari ini. Itulah dibebaskan secepat mungkin. Tapi kita nantikan saja apa yang akan berlaku dan apa keputusan yang sah selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah kekalahan bagi PN dan PAS untuk PRK baru-baru ini DUN Air Kuning, apa yang berlaku kepada PAS? Apa yang berlaku kepada PN? Terutamanya kepada PAS dan juga pimpinan Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Tak sangka Puan Zarkashi dalam satu kenyataan. Ini satu tamparan padu, bukan sahaja untuk PAS tapi untuk PN keseluruhannya. PAS penghalang PN tarik sekutu parti bukan Melayu, kata Puan Zarkashi. Sebelum kita teruskan di dalam artikel ini, kalaulah memang benar PAS ini penghalang kepada Perikatan Nasional untuk menarik sokongan ataupun untuk menarik sekutu parti bukan Melayu, adakah dengan ini PAS sepatutnya tidak bersama-sama dengan PN? PAS keluar PN ataupun PN yang menendang PAS keluar daripada gabungan tersebut. Tapi beranikah Muhyiddin Yassin untuk memecat Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN ataupun mengeluarkan PAS daripada gabungan PN? Sedangkan kita tahu di dalam gabungan Perikatan Nasional, PAS adalah parti yang paling banyak memegang kerusi parlimen. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zarkashi berkata, PAS merupakan penghalang kepada usaha PN menarik rakan gabungan parti bukan Melayu yang berpengaruh. Katanya, naratif PAS gagal mengulang gelombang hijau seperti pada PRU 2022. Mengimbas keputusan PRK Air Kuning di Perak, Puan menegaskan PAS perlu mempertimbangkan semula fokusnya terhadap naratif negara Islam. Akibatnya PN sukar mencari rakan parti bukan Melayu yang berkesan. Parti Gerakan terlalu kerdil bagi membantu PN. Hingga hari ini PN tidak ada parti orang India macam MIC. PAS adalah halangan besar PN cari rakan komponen berpengaruh. Oleh itu PAS perlu bawa slogan baru yang lebih universal, katanya, tanpa menyebut sekutu PN. Parti Rakyat India Malaysia MIPP yang merupakan parti serpihan India MIC. Puan menekankan kerjayaan UMNO dalam PRK Nenggiri, Mahkota dan Air Kuning sebagai mesej jelas kepada PN bahawa percubaan untuk membentuk kerajaan pintu belakang adalah sia-sia. Jangan bermimpi mahu menubuh kerajaan tebuk atap. Semangat orang UMNO kental, tidak akan ada ahli parlimen BN yang akan pusing, tegasnya. Puan juga menyatakan bahawa kerajaan perpaduan sekarang telah pun mengatasi tempo pemerintahan sebelum ini. 22 bulan PH, 17 bulan Muhyiddin, 15 bulan Ismail Sabri. Dia menegaskan bahawa PRK Air Kuning menghantar mesej yang jelas bahawa rakyat mahukan kestabilan, bukan cerita dongeng politik. Rakyat mahu kerajaan stabil. Tunggu sahaja PRU ke-16 atau paling dekat PRN Sabah. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?